Finally, Oppo Reno 7 series baru saja sampai dekat Studio Fast Channel. So, aku ada Oppo Reno 7 5G dan juga Oppo Reno 7 Pro 5G yang terbaru. Kedua-dua smartphone ni akan dilancarkan di pasaran Malaysia pada 22 Februari ni. So, korang harus tahu segalanya tentang harga dia, spesifikasi penuh apa semua pada 22 Februari nanti dalam masa beberapa hari saja dari sekarang ni kan. So, untuk video kali ni aku akan kongsikan aku punya pendapat secara ringkas tentang rekaan dia dan juga hasil gambar daripada kamera untuk Reno 7 series yang terbaru ni. Okey, sekali imbas kalau korang tengok rekaan dia, korang boleh nampak yang rekaan dia memang hampir sama saja. Tapi sebenarnya kalau kita tengok secara fizikalnya, memang kedua-dua smartphone ni mempunyai rekaan yang sangat-sangat berbeza dari segi shape dia dan juga dari segi rekaan untuk dia punya skrin tu sendiri. So, untuk yang versi Pro ni, rekaan dia lebih kepada rekaan yang berkotak. Tapi untuk yang versi biasa, rekaan dia very 2020 punya mid-range design smartphone kan. So dia punya rekaan pada bahagian belakang tu ada curvy shape pada bahagian tepi. Tapi untuk yang versi Pro, rekaan dia lebih kepada berkotak boxy ala-ala macam iPhone 13 series yang terbaru kan. So lebih kurang je rekaan dia. Cuma bagi aku rekaan yang daripada Oppo Reno 7 Pro yang terbaru ni, dia punya bucu tu lebih rasa smooth dan juga sedap berbanding dengan iPhone ni. Bucu dia lebih rasa tajam sedikit lah. Of course untuk yang versi Pro ni lebih rasa solid berbanding dengan versi yang biasa ni lah. Dan aku prefer rekaan yang daripada versi yang Pro ni berbanding dengan versi yang biasa. So kalau kita nak imbas balik rekaan yang daripada Oppo Reno series daripada Oppo ni sendiri, daripada Oppo Reno 1, Oppo Reno 2, aku memang sangat-sangat suka rekaan yang Oppo perkenalkan pada Reno series masa awal dulu kan. Sebab masa tu rekaan untuk Reno series memang very stand out. Kalau masa tu rekaan phone Android macam sama je apa semua kan. Tapi Reno 1, Reno 2 memang sangat-sangat berbeza disebabkan oleh dia punya selfie camera yang boleh naik dan juga boleh tutup tu kan. So dia ada macam selfie camera shark fin yang membuatkan smartphone tu sangat-sangat unik dan juga very stand out dengan warna dia apa semua. So start je Reno 3 dan sampailah Reno yang terbaru ni, aku rasa rekaan untuk Oppo Reno series ni dah macam hamba sikit lah. Tapi apa yang membuatkan Reno 7 Pro 5G ni lebih unik dan juga lain pada lain adalah disebabkan oleh dia punya rekaan back panel dan juga ada satu lagi special features dekat bahagian bonggol kamera membuatkan smartphone ni je ada features tu. Sebelum tu, video ni ditaja oleh Factory Mobile. Kalau korang nak cari smartphone yang baru, yang terpakai, nak repair phone, nak cari gadget ataupun accessories yang menarik, korang boleh check it out dekat Factory Mobile. Aku letak link semua dekat bahagian description untuk korang check it out Factory Mobile, okay? Kalau korang teliti betul-betul pada bahagian back panel yang daripada Oppo Reno 7 Pro 5G ni, korang boleh nampak keunikan dia memang nyata berbeza berbanding dengan smartphone yang korang pernah nampak setakat hari ni. Sebab untuk warna dia, mungkin warna macam ni korang pernah nampak lah dekat phone-phone lain. Cuma texture dia membuatkan dia sangat-sangat unik. So, texture dia macam ala-ala design phone yang macam cala kan. Tapi ini bukannya cala tau. Ini memang texture dia. So, aku difahamkan Oppo ada buat dalam 4 layer untuk dia buat rekaan, texture dan juga warna yang ada pada Oppo Reno 7 Pro 5G yang terbaru ni. Actually, warna untuk Reno 7 Pro 5G ni digelar sebagai Star Trail Blue dan warna ni juga ada pada versi Reno 7. Lebih kurang sama je warna dia. Cuma untuk warna hitam dia, yang Reno 7 5G ni digelar sebagai Starry Black. Tapi untuk Reno 7 Pro 5G, warna hitam tu digelar sebagai Starlight Black. Dan juga texture dia adalah matte finish. Dengan kalau korang tengok betul-betul, dia ada macam texture bergaris-garis banyak, macam texture yang cala. Tapi ini bukannya cala lah. Dia macam texture yang sangat-sangat berlainan daripada apa yang pernah nampak pada smartphone sebelum ni kan. Dan bonggol kamera dia pun agak besar juga sebenarnya. Dan dia bertingkat, ada 2 tingkat sini. Cuma tingkat yang kedua ni dia tidak terlalu tebal sangat. Dia biasa-biasa je lah. So ada a few lens yang korang boleh nampak dekat Reno 7 Pro 5G ni. Tapi untuk yang Reno 7 ni aku nampak ada 3 lensa kamera. Apa yang aku suka dengan skrin untuk Reno 7 Pro 5G ni adalah dia punya bezel yang memang nampak lebih nipis dan juga lebih sekata tau. Dia lebih balance lah berbanding dengan Reno 7 yang biasa ni. Korang boleh nampak dia punya dagu yang tebal gila dan juga dia punya bezel tu macam tak berapa nak balance sangat. Tapi untuk versi yang Pro ni, dia punya bezel tu lebih balance lah. Atas, bawah, kiri, kanan lebih nampak cantik dan juga sekata berbanding dengan versi 7 yang biasa ni. Dan untuk bahagian button dia, bahagian kanan ni ada power button dengan ada line hijau ni. Aku tak sure kenapa Oppo suka sangat buat line hijau dekat power button. Mungkin disebabkan oleh orang nak nampak power button ni lebih senang kot berbanding dengan tak ada line hijau ni kan. Pada bahagian kiri ni ada volume rocker. Dan kalau korang perasan dekat bahagian bingkai yang ada pada Reno 7 Pro
Pro ni dia ada line untuk antena band, dan untuk bahagian kiri yang daripada Reno 7 biasa ni ada bahagian SIM slot lah. Untuk bahagian bawah pada kedua-dua smartphone ni ada bahagian speaker, dan aku rasa agak unik lah dia punya rekaan untuk speaker ni. Ada USB-C port untuk charging, ada mikrofon, dan untuk Reno 7 masih mengekalkan audio jack 3.5mm, tapi untuk Reno 7 Pro tak ada audio jack. Very familiar design macam phone-phone Oppo sebelum ni, cuma yang lebih menarik adalah versi Reno 7 Pro 5G dengan dia punya texture pada bahagian belakang matte finish yang tidak tinggalkan kesan cap jari, dan juga warna dia yang sangat-sangat stand out, menyelah gila kot warna yang daripada Reno 7 Pro 5G. Dan warna untuk Reno 7 yang biasa ni dia very simple tapi still nampak premium. Kalau tengok sekilas, bonggol kamera dia ni tak tebal mana pun, dia macam biasa je ketebalan dia. In fact kalau kita letak atas meja pun dia tidaklah terangkat macam bonggol kamera yang besar-besar kan, sebab bonggol kamera ni macam saiz yang biasa, cuma kelebaran tu agak luar biasa sikit lah. Kalau korang pernah nampak dekat phone OnePlus sebelum ni ataupun dekat phone Oppo yang sebelum ni, mungkin korang familiar lah dengan rekaan kamera yang daripada Oppo Reno 7 Pro 5G ni kan. So, apa yang special sebenarnya dengan bonggol kamera ni? Okay, mungkin korang dah tahu lah apa yang special ni, iaitu dia ada lampu dekat keliling bonggol kamera ni, dan lampu tu kita boleh customize dekat bahagian personalization ni. Kita masuk dekat bahagian breathing light. So, breathing light ni korang boleh turn on dan juga turn off apa features yang korang nak dia keluar lampu. Sebagai contoh, kalau aku charge smartphone ni dekat bahagian gelap, so aku tahulah kedudukan smartphone aku dekat mana kan, sebab dia ada lampu keluar dekat bahagian bonggol kamera keliling tepi ni yang digelar sebagai breathing light. So once aku charge dia akan turn on, tapi benda ni kita boleh je setting untuk kita disable supaya ada penjimatan bateri lah. Misal kata kalau korang nak jimat bateri lebih sikit, korang boleh turn off semua dekat bahagian phone reminder ni. So always on while charging, quick blink for incoming call apa semua korang boleh turn off. So itu apa yang menarik, dan kat sini pun kita boleh buat masa berapa lama je efek ni akan berfungsi. Dan aku rasa benda ni macam hype, tapi dalam masa yang sama dia agak unik dan juga agak menarik untuk kita nak gunakan. Sebab ini adalah satu-satunya smartphone yang ada lampu dekat bahagian bonggol kamera dia. Tak ada lagi smartphone yang ada lampu macam ni. Dia macam orang yang suka RGB dekat komputer macam kedai Tom Yum tu kan. Mungkin suka jugalah dengan lampu yang ada pada bonggol kamera untuk Oppo Reno 7 Pro 5G yang terbaru ni. Dan aku suka overall apa yang Oppo buat dekat design wise dia, dekat dia punya screen, dekat dia punya warna tu sendiri. Sebab warna dia very stand out. Kalau korang pakai casing yang gelap tu, aku rasa rugilah untuk tutup warna dia kan. So aku prefer kalau korang beli Oppo Reno 7 Pro 5G ni, belilah casing yang transparent untuk nampak dia punya warna tu memang sangat-sangat menyelah berbanding dengan warna yang lain kan. Warna ni memang orang akan pandang dari jauh dan nampak dah. Lagi-lagi bila waktu gelap tiba-tiba ada notification masuk dan ada keluar lampu dekat bonggol kamera tu, memang orang akan pandang lah, wow, ada lampu dekat kamera dia kan. Tapi itulah, benda tu macam tak ada pun tak apa, ada pun dia macam bonus punya features lah untuk smartphone sendiri. Dan aku tak sure berapa harga rasmi dia nanti untuk pasaran Malaysia. Korang boleh komen korang rasa berapa harga dia dekat pasaran Malaysia nanti. And untuk hasil gambar daripada kamera yang daripada Oppo Reno 7 Pro 5G ni, bagi aku boleh tahan juga. Sebab Oppo katakan yang dia banyak upgrade dah dari segi dia punya portrait mode tu sendiri. Dan aku dah cuba ambil gambar banyak gila gunakan portrait mode dia. Memang surprisingly is a really good smartphone with a good camera lah. Bagi aku potongan bokeh dia memang sangat-sangat baik, dan juga quality image dia memang very sharp. Cuma certain situasi macam dekat outdoor aku dapat HDR ataupun dynamic range yang very over lah. So kalau korang nak shoot outdoor tu, aku prefer untuk korang turn off dia punya HDR, so korang akan dapat gambar yang lebih natural warna tu sendiri. Untuk dia punya color tu, bagi aku turn warna tu memang nampak HDR tu agak over sedikit kalau outdoor, tapi kalau indoor tu HDR dia memang nampak natural, and bagi aku lebih okay sikit. Sebab kalau korang shoot outdoor memang dia akan struggle, and banyak white balance yang difokus dekat cahaya tu sendiri berbanding dengan apa yang kita nampak dekat mata kita terhadap objek yang kita nak ambil tu. So sebagai contoh, macam kalau objek tu warna hitam, sepatutnya dia akan nampak warna hitam, tapi dia akan cerahkan warna hitam tu menampakkan dia macam warna kelabu sikit. So itu antara kekurangan yang aku nampak dekat kamera dia kalau outdoor. Tapi kalau indoor, memang color tu more to natural sikit, dan untuk dia punya sharpness tu memang boleh nampak lah quality ultra wide dia. Untuk portrait mode dia, potongan bokeh yang memang sangat-sangat baik. Even smartphone ni pun ada video bokeh untuk korang rakam video dengan bokeh effect tu, boleh gunakan Oppo Reno 7 Pro 5G ni. Dan bagi aku kualiti untuk video bokeh dia tu tidaklah sehebat macam phone flagship macam Samsung Galaxy S22 series yang baru, tapi not bad jugalah, boleh pakai lah. Tapi untuk potongan rambut tu memang dia sangat ada kekurangan yang besar lah. Yang aku suka sebenarnya dengan dia punya portrait mode untuk kamera tu sendiri, dia dapat potongan yang baik, cuma ada certain bahagian
tu still tak dapat potong dengan baik, macam contoh potongan yang ada pada rumput ni kan. So ada a few things yang dia still struggle untuk nak fokus dan juga untuk nak blurkan tu sendiri. Cuma untuk kebanyakan gambar memang aku dapat kualiti yang memang cukup-cukup baik lah untuk portrait mode dia, ultra wide, selfie apa semua. Actually dalam video kali ni aku just nak kongsikan aku punya pendapat secara ringkas dan juga first impression aku tentang dia punya rekaan, shape dan juga hasil gambar daripada kamera Oppo Reno 7 Pro 5G yang terbaru ni. Korang just tunggu saja 22 Februari untuk tahu lebih lanjut tentang Oppo Reno 7 series yang terbaru dari segi harga dia, spesifikasi penuh apa semua pada 22 Februari nanti. Okay, so guys, aku rasa itu saja tentang Oppo Reno 7 series. Antara kedua-dua model ni, korang nak mana satu? Kalau korang ada bajet lebih, aku prefer untuk korang beli yang Oppo Reno 7 Pro 5G terus instead of Oppo Reno 7 yang biasa ni. So guys, jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Suka dengan warna dia. Dia macam shining. Ada 3 color yang berbeza yang digabungkan dalam satu panel dekat back panel ni. Sensor dia besar, Sensor dia besar.